Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sharifah Nadia Razali dari Kolej Komuniti Selanda akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Kesan Pembangunan Modul AR IoT terhadap pencapaian, tingkah laku dan persepsi peserta. Internet of Things merupakan salah satu isu yang kerap dibincangkan dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Pengenalan IoT dalam TVET telah merubah hala tuju pendidikan ke arah revolusi 4.0 disebab berlakunya peningkatan terhadap permintaan para profesional berpengalaman dalam bidang tersebut. Seiring dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan inisiatif dengan menerapkan elemen pembelajaran IoT dalam bilik darjah. Topik berkaitan IoT telah diperkenalkan kepada pelajar sekolah menengah melalui mata pelajaran reka bentuk teknologi. Kurikulum institusi pengajian tinggi juga turut digubal dengan menerapkan elemen IoT ke dalam mata pelajaran yang sesuai. Sebagai hub pembelajaran sepanjang hayat, Kolej Komuniti Selanda turut menganjurkan bengkel asas Internet of Things yang dilaksanakan selama 8 jam. Modul ini dibangunkan dengan menggabungkan modul pengacaraan, modul rangkaian komputer, elektronik dan elektrik. Modul pengajaran kursus terdiri daripada 2 tutorial dan 1 projek. Hasil pemerhatian tenaga pengajar pembantu dan urustia dalam kursus asas Internet of Things bersama 20 orang komiti mendapati 55% pelajar peserta gagal melaksanakan tutorial pada kali pertama. Selain itu, peserta sentiasa meminta bantuan daripada tenaga pengajar dan tenaga pengajar pembantu dalam melaksanakan tutorial yang disediakan. Temu bual bersama peserta menunjukkan kesemua peserta yang gagal kali pertama merupakan peserta yang tiada asas untuk membaca litar dan membuat pemasangan litar. Selain itu, nota edaran sedia ada bagi kursus ini tidak mempunyai sebarang elemen interaktif dan memerlukan peserta memahami langkah pemasangan dengan membaca banyak teks. Oleh itu, pendekatan pembelajaran yang lebih berkesan perlu dibangunkan. Menurut Sirakaya 2016, kemahiran seperti pemasangan dan pengujian adalah sukar untuk dipelajari tanpa bantuan daripada tenaga pengajar ataupun pakar. Langkah demi langkah yang diterangkan dalam modul memerlukan peserta untuk membaca teks yang banyak. Penggunaan teks yang terlalu banyak boleh mengelirurkan dan ini boleh menyebabkan motivasi belajar menurun. Selain itu, kekeliruan juga boleh menyebabkan kesalahan berlaku semasa pemasangan dan pengujian dijalankan. Ini telah menyebabkan masa pemasangan menjadi lebih panjang. Berdasarkan kepada masalah-masalah yang telah dinyatakan sebelum ini, satu pendekatan pembelajaran yang lebih berkesan perlu dibangunkan. Augmented Reality ataupun AR dilihat sebagai potensi terbesar dalam merealisasikan pendekatan pembelajaran yang berkesan untuk peserta memperoleh kemahiran asas yang diperlukan dalam masa yang singkat. Teknologi AR dapat memberikan gambaran yang lebih baik yang dapat meningkatkan kebolehgunaan dan motivasi belajar. Ia membantu dalam menjelaskan proses ataupun bantuan simulasi juga boleh menarik minat pengguna, menerangkan perkara dengan lebih jelas atau menjelaskan konsep ruang dan sesuai sebagai penggantian eksperimen. Kajian-kajian lepas mengenai kesan penggunaan aplikasi AR dalam pendidikan menunjukkan berlakunya peningkatan dari segi motivasi pembelajaran, hasil pembelajaran dan juga pembelajaran ke diri pelajar. Oleh itu, integrasi aplikasi Augmented Reality untuk modul Internet of Things dicadangkan. Kajian ini dijalankan untuk menilai kesan pembangunan modul AR IoT
terhadap pencapaian, tingkah laku dan persepsi pelajar. 3 persoalan kajian digunakan iaitu adakah terdapat perbezaan terhadap pencapaian peserta kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan? Dapatan daripada ujian pra dan pasca dianalisis secara inferensi menggunakan ujian T. Untuk persoalan kedua iaitu adakah terdapat perbezaan terhadap tingkah laku peserta kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Dapatan diperoleh daripada senarai semak pemerhatian berstruktur yang dianalisis secara deskriptif menggunakan carta bar. Persoalan ketiga ialah adakah terdapat perbezaan terhadap persepsi peserta, apakah persepsi peserta kumpulan rawatan terhadap pembangunan modul IAR IoT. Dapatan daripada borang soal sidik diedarkan kepada kumpulan rawatan dan dianalisis secara deskriptif menggunakan mean score. Kajian ini dilaksanakan berdasarkan model ADDIE yang meliputi fasa analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Kajian terdahulu menunjukkan keberkesanan model ADDIE dalam membangunkan rancangan pengajaran dan bahan pengajaran untuk membolehkan sesuatu pengajaran yang disampaikan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam fasa pertama iaitu fasa analisis, persekitaran pembelajaran, kumpulan sasaran, matlamat dan objektif pengajaran, reka bentuk pembelajaran dan strategi pembelajaran ditetapkan melalui kaedah semakan dokumen. Kajian berkaitan pengintegrasian teknologi augmented reality dalam pendidikan yang terkini turut dijalankan bagi menetapkan penggunaan media ataupun perisian serta model pembelajaran yang sesuai dalam kajian ini. Dapatan analisa dokumen menetapkan untuk mengintegrasikan aplikasi augmented reality ke dalam modul IoT dengan menggunakan perisian HP Reveal. Pendekatan pembelajaran melalui pengalaman oleh COP 1984 diadaptasi ke dalam reka bentuk modul IAR IoT. 2 tutorial dan 1 projek disediakan dalam modul IAR IoT. Maklum balas awal diperoleh daripada 3 pakar bagi memastikan rekaan modul adalah berdasarkan objektif yang telah ditetapkan. Selepas rekaan modul diluluskan, modul IAR IoT dibangunkan dengan menggunakan perisian HP Reveal. Dalam setiap tugasan, peserta akan dibekalkan panduan video pemasangan, kod atau cara program dan video output pemasangan. Bagi menilai kesan pembangunan modul IAR IoT, 3 instrumen dibangunkan iaitu ujian pra dan pasca, pemerhatian berstruktur dan juga borang soal sidik. Kesemua instrumen yang digunakan dalam kajian ini telah disemak dan disahkan oleh 3 pakar bidang. Kesahan data turut diperoleh melalui kajian rintis yang dijalankan ke atas 30 peserta dengan nilai perkali alfa kerombak 0.941. Ini menunjukkan konsistensi dalaman data dicapai. Reka bentuk kajian kuasai eksperimen, ujian pra dan pasca diguna pakai dalam fasa implementasi. Ia merupakan reka bentuk kajian yang membandingkan hasil dapatan antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan melalui 2 ujian iaitu ujian pra dan ujian pasca. Prosedur terperinci kajian akan diterangkan dalam slide yang berikutnya. Dalam fasa penilaian, semua dapatan dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 23. 3 kaedah analisis yang digunakan ialah ujian T, carta bar dan mean score. Ini adalah prosedur kajian di mana pemilihan responden adalah berdasarkan teknik persampalan bertujuan, yang mana responden terdiri daripada 2 kumpulan peserta khusus asas IoT iaitu 20 responden kumpulan kawalan dan 20 responden kumpulan rawatan. Sebelum kursus bermula, ujian pra dijalankan ke atas kedua-dua kumpulan bagi memastikan bahawa semua peserta adalah sama dari segi pencapaian sebelum rawatan diberikan. Sepanjang kursus berjalan,
Pemerhatian berstruktur dijalankan oleh urus dia bagi melihat tingkah laku peserta dan direkodkan. Selepas tamatnya kursus, satu ujian pasca dijalankan untuk menilai keberkesanan rawatan yang telah digunakan. Seterusnya, satu set borang soal sidik diedarkan kepada peserta kumpulan rawatan bagi menilai persepsi peserta terhadap pembangunan modul IAR IoT. Untuk memastikan kemahiran peserta adalah sama, ujian homogeniti dijalankan ke atas dapatan ujian pra. Keputusan mendedahkan bahawa tidak terdapat sebarang perbezaan yang signifikan antara skor pra ujian peserta kumpulan kawalan dan peserta kumpulan rawatan. Dalam bahagian ini, dapatan kajian akan dibentangkan mengikut persoalan kajian yang telah ditetapkan pada awal kajian. Hasil analisis ujian T menunjukkan nilai P yang diperolehi ialah kurang daripada 0.05. Ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan terhadap ujian pasca di antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Nilai skor min kumpulan rawatan adalah lebih tinggi daripada nilai skor min kumpulan kawalan. Seterusnya, ujian yang lebih terperinci dijalankan berdasarkan 4 konstruk kemahiran, iaitu kemahiran membaca gambar raja lita, kemahiran membuat pemasangan lita, kemahiran memuatnai atau cara program, dan kemahiran menguji pemasangan lita. Nilai P bagi dua konstruk kemahiran, iaitu memuatnai atau cara program dan kemahiran menguji pemasangan lita, adalah lebih besar daripada 0.05. Keputusan mendedahkan bahawa tidak dapat perbezaan yang signifikan antara min skor peserta kumpulan kawalan dan peserta kumpulan rawatan bagi konstruk kemahiran memuatnai atau cara dan kemahiran menguji pemasangan lita. Namun begitu, nilai P bagi konstruk kemahiran membaca gambar raja lita dan kemahiran membuat pemasangan lita menunjukkan nilai kurang daripada 0.05. Ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan terhadap konstruk kemahiran membaca gambar raja lita dan kemahiran membuat pemasangan lita. Dengan nilai min skor kumpulan rawatan adalah lebih tinggi daripada kumpulan kawalan. Hasil dapatan menunjukkan bahawa modul IAR IoT berkesan dalam meningkatkan kemahiran peserta khusus. Dapatan bagi persoalan kajian kedua diperoleh menggunakan kaedah pemerhatian berstruktur yang dilaksanakan oleh urus dia bertugas. Tingkah laku peserta di dalam menyelesaikan kesemua tutorial dan projek direkod dan dianalisis menggunakan catabah berdasarkan kegerapan peserta memohon bantuan tenaga pengajar ataupun tenaga pengajar pembantu. Merujuk kepada catabah menunjukkan berlakunya penurunan kegerapan peserta memohon bantuan tenaga mengajar ataupun tenaga pengajar pembantu dalam menyelesaikan tutorial atau projek. Namun begitu, penurunan kegerapan adalah lebih tinggi pada kumpulan peserta rawatan berbanding peserta kumpulan kawalan. Dapat disimpulkan bahawa modul IAR IoT telah meningkatkan pembelajaran kendiri pelajar. Dapatan daripada borang soal sidik dianalisis menggunakan min score. Nilai min score yang diperolehi diinterpretasikan mengikut jadual interpretasi skor, assumption dan Galita 2015. Jadual menunjukkan kesemua item adalah pada tahap persetujuan yang tinggi, iaitu di antara 3.7 sifar dan 4.8 sifar. 3 item menunjukkan nilai skor min yang paling tinggi, iaitu mudah digunakan, mendorong pembelajaran dan berguna untuk mengulang kaji kandungan secara sendiri. Manakala item berguna untuk memuat turun kod sumber tutorial memperolehi nilai skor min yang terendah. Dapatan menunjukkan peserta kumpulan rawatan menunjukkan persepsi yang tinggi terhadap pembangunan modul IAR IoT. Kesimpulannya,
Kajian ini bertujuan untuk menilai kesan pembangunan modul IAR IoT terhadap pencapaian, tingkah laku dan persepsi peserta khusus. Dapatan kajian menunjukkan modul IAR IoT dapat meningkatkan pencapaian pembelajaran kendiri dan memotivasikan pembelajaran. Namun begitu, terdapat beberapa kekurangan dalam kajian ini yang mana perlu dijalankan kajian yang lebih lanjut. Antaranya, menjalankan kajian kepada sampel yang lebih besar. Selain itu, sesi temu bual kepada kumpulan berfokus untuk mendapatkan maklum balas tentang halangan dalam menggunakan modul IAR IoT. Ini dapat menambah baik modul sedia ada IAR IoT. Seterusnya, kajian perlu diperluaskan kepada lebih banyak kumpulan responden yang mempunyai latar belakang yang berbeza bagi membolehkan data digeneralisasikan. Diharap penggunaan modul IAR IoT dapat memberi impak yang baik kepada peserta dalam memperoleh kemahiran asas mengaplikasikan teknologi peranti ke arah dunia digital berasaskan internet. Sekian, terima kasih.